Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Fazila Balkis binti Abdul Razak. Nombor kad matrik saya ialah 100364. Saya dari kumpulan 8 dan bersama ahli saya yang lain iaitu Nur Ali Atikah, Nisa Ramina dan Nur Hamidah. Kami akan membentangkan tentang kerja lapangan kami di Muzium Semula Jadi. Muzium Semula Jadi Sarawak terletak di Kuching, Sarawak. Muzium ini terkenal dengan koleksi spesimen flora dan fauna yang terdapat di seluruh Borneo. Muzium ini mempamerkan spesimen yang akan pupus dan juga yang telah pupus. Yang pertama, saya akan membentangkan tentang pengenalan. Pengenalan iaitu pada tarikh 20 hari bulan 12 2024 yang lalu, kami kumpulan 8 telah pergi ke Muzium Semula Jadi untuk membuat kunjungan ke atas muzium tersebut dan menemu bual kurator dan bertanyakan soalan untuk memenuhi kehendak tugasan yang diberikan oleh kami. Yang seterusnya ialah soalan-soalan yang kami ajukan kepada kurator Muzium Semula Jadi, iaitu bagaimanakah sistem pengurusan di Muzium Semula Jadi dalam aspek pengurusan koleksi, pengurusan pameran, pengurusan operasi muzium dan sebagainya. Yang kedua ialah apakah cabaran yang dihadapi oleh pihak muzium semasa tempoh pemasaran daripada aspek pengunjung. Soalan yang ketiga, apakah pihak muzium mempunyai kerjasama dengan institusi lain bagi tujuan membantu memperkukuhkan lagi operasi muzium ini? Apakah muzium ini menerima kunjungan dari generasi muda? Sekiranya tidak, apakah cabaran yang dihadapi oleh pihak muzium dalam menarik minat generasi muda untuk berkunjung ke muzium ini? Bagi soalan yang seterusnya pula, kami menanyakan kepada kurator muzium ialah apakah kekurangan dalam infrastruktur atau kemudahan di muzium yang perlu ditambah baik. Yang seterusnya pula, apakah terdapat inisiatif yang dilakukan oleh pihak muzium bagi menarik minat generasi muda untuk melestarikan warisan budaya melalui muzium? Apakah sejarah galeri ini pula? Bilakah ia ditubuhkan dan oleh siapa? Dan yang terakhir, apakah kriteria pemilihan karya seni yang dipaparkan di galeri ini? Assalamualaikum, nama saya Nur Hamidah binti Marshall, nombor matrik 100166. Hari ini saya akan terangkan analisis yang telah saya kaji, iaitu ada 3: kekuatan, kelemahan dan juga kesan sosial terhadap Muzium Semula Jadi. Yang pertama, saya akan menerangkan analisis berkenaan kekuatan. Kekuatan yang ada pada Muzium Semula Jadi, yang pertama ialah memiliki koleksi yang luas dan beragam, termasuk spesimen flora dan fauna Borneo, serta artifak arkeologi dan etnografi. Koleksi ini memberikan wawasan mendalam tentang sejarah Semula Jadi dan budaya Sarawak. Yang seterusnya ialah lokasi yang strategik. Lokasi yang strategik ni memainkan peranan yang penting terhadap muzium tersebut kerana ianya mudah diakses oleh orang ramai dan mendapat tumpuan daripada pengunjung luar kerana ia terletak di bandar. Dan yang ketiga ialah program pendidikan dan komuniti. Muzium ni sering mengadakan pameran sementara dan program pendidikan yang melibatkan komuniti setempat. Program seperti ini juga dapat membantu meningkatkan kesedaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan alam sekitar dan juga warisan budaya. Yang seterusnya saya akan menerangkan berkenaan analisis kelemahan, iaitu kelemahan yang ada pada muzium tersebut. Kelemahan yang pertama saya dapat lihat ialah dana yang terhad. Dana yang terhad ni boleh membatasi kemampuan muzium untuk memperbaharui pameran dan juga memperbaiki fasiliti yang ada di sana. Kekurangan dana juga boleh menghalang muzium daripada menjalankan program pendidikan yang lebih luas dan berkesan. Seterusnya, kurang promosi. Kurang promosi menyebabkan muzium ini tidak dikenali ataupun kurang dikenali oleh orang ramai kerana kemungkinan media sosial ataupun laman web muzium tersebut kurang mempromosikan muzium ataupun kurang mendedahkan berkenaan muzium tersebut di laman media.
Dan yang terakhir ialah fasiliti yang tidak memadai. Fasiliti yang tidak memadai ini seperti ruang pameran yang sempit atau kurangnya kemudahan untuk pengunjung. Boleh mengurangi pengalaman pengunjung kerana museum ni mempunyai ruang pameran yang sempit yang menyebabkan orang ramai ataupun pengunjung yang datang ke museum tersebut kurang selesa dengan pameran ataupun semasa mereka sedang melihat pameran yang ada di ruangan tersebut. Dan yang terakhir ialah analisis kesan sosial terhadap museum tersebut. Okey, yang pertama ialah pendidikan dan kesedaran budaya merupakan salah satu kesan sosial terhadap Museum Sejarah Semula Jadi. Museum ini memainkan peranan penting dalam mendidik masyarakat. Seterusnya, meningkatkan kesedaran tentang warisan budaya dan sejarah, serta mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap alam sekitar. Dan yang terakhir ialah sumbangan ekonomi yang signifikan kepada komuniti setempat. Mereka dapat menarik pelancong, menciptakan pekerjaan dan mendukung perniagaan tempatan. Okay. Sekian analisis yang telah saya kaji di Museum Semula Jadi. Okay. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Nisa Remina Anak Muling dan nombor metrik saya adalah 100126. Dan seterusnya saya akan membentangkan tentang cadangan kepraktisan penambahbaikan museum. Antara cadangannya adalah menciptakan reka bentuk ruang yang lebih menarik dan dapat meningkatkan keselesaan audiens. Menurut Stephen Biggood pada tahun 2011 dalam artikel The Impact of Museum Layout on Visitor Behavior, susun atau ruang dapat mempengaruhi laluan para pengunjung yang datang untuk mengunjung ke galeri tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat memberikan pengalaman yang berlainan. Dan cadangan yang seterusnya adalah mempertingkatkan pengalaman pengunjung dengan pendekatan interaktif dan naratif. Menurut Ford pada tahun 2013 dalam artikel Visitor Experience in Museum, A Study of Engagement and Satisfaction, menambahkan elemen naratif pada pameran dengan menceritakan mengenai karya seni maupun dari segi tersurat atau tersirat agar dapat lebih menarik perhatian audiens untuk mengunjung ke galeri tersebut untuk menjalankan kajian atau pembelajaran. Menggunakan panduan interaktif dalam menyampaikan karya seni atau sejarah. Dan cadangan yang terakhir adalah menyarankan agar museum menjadi ruang pembelajaran interaktif. Menurut Hin pada tahun 1998 dalam artikel Museum as Education Space, Strategy for Engaging Audience, sesebuah museum boleh menganjurkan bengkel atau program pendidikan kepada pelajar sekolah agar dapat menarik lebih banyak pengunjung dari segi pelajar untuk mengenali dan mengetahui tentang kewujudan sebuah galeri tersebut. Seterusnya adalah adakan sesi ceramah atau sesi perbincangan dengan artis atau ahli sejarah yang terdapat karya yang dipamerkan dalam galeri tersebut, memberikan beberapa ilmu pengetahuan kepada audiens. Dan sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Atika binti Abdul Malik, nombor metrik 100260. Saya akan membentangkan berkaitan dengan cadangan yang keempat dan kelima. Bagi cadangan yang keempat adalah cadangan untuk menekankan keperluan untuk reka bentuk mesra OKU. Hal tersebut bertujuan untuk memberi peluang kepada golongan yang kurang upaya untuk berkunjung ke galeri tersebut, serta menambahkan aktiviti ataupun pameran bagi kanak-kanak dan golongan OKU. Cadangan yang terakhir adalah meningkatkan dalam bidang promosi dan pemasaran. Hal tersebut dilakukan dengan cara menggunakan media sosial untuk promosi pameran dan berinteraksi dengan pengunjung. Media sosial mampu menjadi tarikan utama jika sebuah konten ataupun maklumat yang disampaikan dengan
cara yang menarik dan mendapat tarikan daripada para pengunjung. Kesimpulannya adalah, pada keseluruhannya, di sepanjang tugasan ini berjalan, kesemua ahli kumpulan memberikan kerjasama yang sangat baik dan juga mampu untuk melakukan segala tugasan dan arahan yang diberikan. Tahap profesionalisme yang tinggi dalam melakukan kajian telah ditonjolkan sekaligus memberi sebuah pengalaman dan juga suasana kerja yang baik. Sekian, terima kasih.